Hai kawan-kawan, salam sejahtera. Saya adalah Tan Kim Yong. Hari ini saya ingin berkongsi tentang pengurusan kemarahan. Rakaman video ini dibuat adalah untuk memenuhi syarat tugasan 3 dalam subjek SSKC 5113 Theory and Practice of Individual Counseling. Jom, marilah kita bermula perkongsian kita. Apakah itu emosi marah? Emosi marah adalah satu jenis emosi semula jadi yang bersifat negatif dan tindak balas yang normal apabila individu berhadapan dengan ketidakselesaan dan ancaman. Secara umumnya, emosi marah yang terkawal dan bersesuaian adalah boleh diterima dalam masyarakat. Kemarahan kita adalah boleh wujud dalam bentuk positif atau negatif. Marah yang berbentuk positif adalah marah untuk mendidik dan mempertahankan diri. Sebagai contohnya, seorang guru marah kepada murid yang tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan. Tujuan guru marah adalah untuk mendidik. Manakala marah yang berbentuk negatif adalah marah yang membawa kecederaan. Contohnya, seseorang mengeluarkan kata-kata kasar apabila hilang kawalan terhadap kemarahannya. Individu yang mengalami emosi marah akan membawa perubahan ke atas aspek fizikal, tingkah laku dan pemikirannya. Sebagai contohnya, apabila seseorang individu sedang marah dan semakin memuncak, akan mengalami perubahan fizikal seperti tengkupan jantung meningkat dan tak berasa sesak. Dari segi perubahan tingkah laku pula, individu tersebut akan menggenggamkan penumpuk dan menaikkan suara. Manakala dari segi perubahan emosi pula, individu tersebut mungkin akan menimbulkan perasaan tidak dihormati. Kawan-kawan, apakah sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita marah? Kemarahan adalah boleh berlaku atas berbagai sebab. Secara umumnya, kemarahan berlaku boleh disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor rolan dan faktor tanaman. Faktor rolan yang boleh menyebabkan kemarahan adalah lingkungan sosial seperti suasana tempat kerja dan alam sekitar seperti cuaca yang panas. Manakala faktor tanaman yang boleh menyebabkan perasaan kemarahan adalah berkaitan dengan personaliti seseorang individu, seperti bersikap panas-baran dan pemikiran yang negatif. Rakan-rakan sekalian, adakah anda tahu kemarahan boleh memberikan kesan kepada diri sendiri dan orang lain? Kemarahan tanpa kawalan boleh mengakibatkan kecederaan fizikal dan emosi terhadap orang lain. Selain itu, kemarahan juga boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan kesihatan emosi. Berhubungan dengan keluarga, rakan sekerja, sahabat dan orang lain di sekeliling juga akan terjejas kerana kemarahan tanpa kawalan. Walaupun perasaan marah tidak dapat dihapuskan, tetapi ia dapat dikawal. Jika seseorang individu dapat mengawal kemarahannya dengan baik, ia boleh mengelakkan diri daripada berada dalam keadaan yang terlalu marah hingga hilang kawalan. Dengan kawalan kemarahan yang baik, keadaan mencederakan orang lain dan diri sendiri, malahan perbuatan merosakkan harta benda juga dapat dielakkan. Kemarahan adalah emosi normal bagi setiap individu. Kita dapat mengawal dan mengurus kemarahan dengan cara-cara yang positif dan berkesan. Antara cara untuk mengawal kemarahan adalah kita perlu sentiasa menilai tahap kemarahan dan membuat refleksi terhadap diri sendiri. Selain itu, kita juga boleh bersenam seperti berjalan pantas dan berlari dan membuat jurnal atau diary untuk mengawal kemarahan kita. Cara yang berkesan untuk mengawal kemarahan kita adalah menenangkan diri sendiri dengan melakukan latihan relaksasi.
Hubungan antara emosi dengan pemikiran adalah rapat dan tidak boleh dipisahkan. Manusia yang berfikir secara positif dan rasional akan berasa gembira walaupun menemui halangan yang menyusahkannya. Maka, kita perlu mengubahkan pemikiran yang negatif kepada pemikiran yang positif dan rasional apabila kita marah. Sekiranya tidak boleh menghilangkan kemarahan, kita boleh pergi tidur kerana perasaan marah akan direda apabila bangkit daripada tidur. Kita juga boleh membuat perancangan untuk mengelakkan kemarahan seperti merancang waktu perjalanan untuk mengelakkan kesesakan jalan raya yang boleh menyebabkan kemarahan kita. Selain itu, membina sistem sokongan dengan mendapatkan orang yang boleh dipercayai untuk berkongsi perkara dan perasaan yang dialami adalah cara yang baik untuk menghilangkan kemarahan kita. Bagi individu yang seolah-olah hilang kawalan dalam kemarahannya, cara yang berkesan ialah mendapatkan pertolongan perkhidmatan kaunseling dan berjumpa dengan kaunselor profesional. Antara tanda-tanda kemarahan yang tidak terkawal adalah seperti marah dengan mudah atas alasan yang sedikit, perhubungan sosial anda terjejas, anda mula menjalankan perbuatan yang berisiko ketagihan seperti alkohol dan rokok untuk mengurangkan kemarahan anda. Selain itu, kesihatan fizikal dan kesihatan emosi anda terjejas. Anda mula menyimpan dendam dan merenungkan cara untuk membalas dendam dan tindakan anda menjadi agresif. Sekiranya anda mempunyai tanda kemarahan yang tidak terkawal, adalah digalakkan untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling berjumpa dengan kaunselor untuk mengawalkan kemarahan anda sebelum anda mencederakan diri sendiri dan menyakitkan orang lain. Rakan-rakan sekalian, jika anda mempunyai tanda-tanda kemarahan yang tidak terkawal, adalah digalakkan mendapatkan bantuan perkhidmatan kaunseling, berjumpa dengan kaunselor untuk mengawalkan kemarahan anda. Setakat sinilah perkongsian saya. Sekian, terima kasih.